Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Pada hari ini kita akan belajar unit 21, Indahnya Budaya Kita. Tajuk, Permainan Tradisional Masyarakat Kita. Standard pembelajaran 3.5.2. Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Objektif, murid-murid dapat mencatat maklumat tentang permainan tradisional daripada petikan permainan tradisional masyarakat kita dalam bentuk peta pokok. Kriteria kejayaan, membaca dan memahami petikan, menyenarai isi penting dan melengkapkan peta pokok. Bagi meneruskan pelajaran, sila buka buku teks muka surat 121. Mari kita baca petikan ini bersama-sama ya. Permainan tradisional masyarakat kita. Galah panjang ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan ini juga dikenali sebagai toy dan coh. Dalam permainan ini ada dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Yoyo Cina ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Permainan ini berasal dari Cina dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644. Dalam permainan ini, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Kabaddi ialah sejenis permainan tradisional masyarakat India. Permainan ini berasal dari India dan berusia ribuan tahun. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Dalam permainan ini, satu pasukan akan bertindak sebagai penyerang, manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Pada akhir perlawanan, pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Baik, aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini ialah mencatat maklumat dalam bentuk grafik. Sebelum kita mencatat maklumat dalam bentuk grafik, marilah kita fahami dahulu petikan ini. Jadi, maklumat penting dalam petikan tadi ialah yang pertama, ada 3 jenis permainan tradisional yang dimainkan oleh 3 kaum utama di Malaysia. Yang pertama, kaum Melayu, yang kedua, kaum Cina dan yang ketiga, kaum India. 3 jenis permainan tersebut ialah galah panjang, kabaddi dan yoyo Cina. Dalam petikan, kita dapat mengenal pasti ciri-ciri permainan. Pertama, siapakah pemainnya? Berapa orangkah pemainnya? Yang kedua, bagaimana permainan itu dimainkan? Dan yang ketiga, bagaimana kemenangan ditentukan dalam permainan tersebut? Mari kita lihat semula petikan tadi. Ya, ini dia petikan permainan tradisional masyarakat kita. Galah panjang. Yang pertama, galah panjang dimainkan oleh masyarakat Melayu. Dikenali sebagai toy dan coh. Ada 2 pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Okey, ini yang pertama tadi. Okey, ini yang kedua. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang bermain. Itu bagaimana cara dia pemain. Bagaimana pemain, siapakah yang bermain. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik
semula ke garisan permulaan. Okey, ini cara bermain dan juga bagaimana kemenangan itu ditentukan. Baik. Untuk yoyo Cina pula, ya. Yoyo Cina adalah permainan tradisional masyarakat Cina, ya. Yang berasal dari dinasti Ming, iaitu sekitar 1386 hingga tahun 1644. Pemain ini menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputarkan dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Ya, boleh lihat dalam gambar, ya. Kemudian yang ketiga, kabadi adalah permainan tradisional masyarakat India. Dimainkan oleh dua pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Jadi bagaimanakah kemenangan dikira? Pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jadi berdasarkan kepada isi-isi penting yang terdapat dalam petikan, murid-murid bolehlah menulis peta pokok tersebut. Tajuk seperti dalam petikan tadi. Apakah tajuk petikan? Kemudian ada 3 bangsa, sila tuliskan bangsa tersebut. Kemudian setiap bangsa tu apakah pemain yang mereka mainkan, dan ciri-ciri permainan ada 3, ya. Setiap ciri permainan ni kena tulis 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi di manakah kita nak dapat ciri-ciri permainan ni? Kita lihat semula dalam petikan tadi, ya, mana yang cikgu sudah gariskan tu. Okey. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Selamat menjawab latihan dan jumpa lagi. Assalamualaikum.